Terima kasih kerana terus setia bersama kami dan sebelum kita teruskan, kita ingin ucapkan selamat Hari ATM ke-87. Wah, itu dia. Hari itu masa sambutan kemerdekaan kita boleh tengok Terence dalam garaj maya. Garaj maya. Macam-macam aset negara yang ditunjukkan dan kita sangat berbangga dengan ATM. Jadi sekali lagi kita nak ucapkan selamat menyambut Hari ATM ke-87. Ya. Esok. Terima kasih kerana menjaga keselamatan negara. Baik, seterusnya kita akan berbincang tentang keselamatan pekerjaan, masa depan bidang pekerjaan. Tapi sebelum itu, kita saksikan video ini. Di daratan, lautan luas mahupun awan biru, mereka berkorban tiada penghujungnya. Ketika dunia mencari penawar, mereka cekal albaikan risiko dari dijangkiti. Ketika benteng negara diperkasa, gantingan mereka tetap kukuh. Putuskan rantaian wabak digeruni. Semuanya kerana Ibu Pertiwi yang dicintai. Selamat Hari ATM ke-87. Beralih sedikit daripada ATM tadi, kita nak berbicara. Berbicara mengenai masa depan pekerjaan sebenarnya. Disebabkan masalah COVID-19 ni, ramai yang sebenarnya terganggu. Masalah ekonomi mereka, ada yang terpaksa dibuang kerja. Jadi kita nak bersama dengan Tuan Rahim Osman, Ketua Pegawai Eksekutif Reserve360.com. Ya. Betul ya? Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat? Alhamdulillah. Sekarang ni yang tak berapa nak sihat ni masalah pengangguran. Itu yang tak berapa nak sihat sebenarnya yang ingin kita berbincang hari ini. Ya, datanya pun dekat-dekat beberapa juta di seluruh dunia, ratusan juta. Dan ini menjadi suatu yang dibimbangkan kerana ekonomi akan terkesan. Tapi sebelum tu kita ingin bertanya tentang bagaimana Encik melihat keseluruhan keadaan negara sekarang pasca COVID. COVID-19 ni memang memberi impak yang besar pada landscape ekonomi negara kita dan juga negara luar lah. Begitu juga dengan perniagaan-perniagaan, model-model perniagaan dan juga seterusnya trend pekerjaan. Jadi dari segi ini memanglah impak itu besar dan ia menyebabkan banyak peniaga-peniaga yang mengalami kerugian dari segi perniagaan mereka dan ini menyebabkan mereka terpaksa mengambil langkah-langkah yang drastik untuk mengurangkan exposure dia dari segi kerugian dengan mengambil langkah-langkah yang agak drastik seperti mengurangkan gaji pekerja dan mengurangkan pekerja-pekerja itu sendiri dan sebagainya. Jadi benda ini sebenarnya melibatkan bukan sekadar golongan profesional tetapi juga golongan yang bukan profesional. Dan ini berlaku bukan sekadar di Malaysia tetapi juga masalah di global. Jika kita lihat disebabkan COVID-19 ni, banyak sektor-sektor ekonomi yang merudum jatuh. Pendapat Tuan sendiri, bidang ataupun industri apa yang perlu kita berikan tumpuan khususnya kepada mereka yang telah pun menganggur ini? Ialah dari segi yang industri ini yang banyak sekali yang terlibatnya ialah dari segi industri services, hospitality for example kan, macam hotel, tourism dan sebagainya. Industri ini memang banyak yang tergugat dan di sinilah di mana kerajaan perlu membantu untuk menyalurkan lebih stimulus package ini kepada industri-industri yang lebih kuat dia punya impact dia dari segi itu. Dan kalau kita lihat dari segi future work, apakah masa depan pekerjaan? Adakah bentuk pekerjaan itu akan kekal seperti sebelum berlakunya virus ini ataupun adakah akan ada perubahan dari segi cara kita bekerja? Trend ini akan berubah sebab banyak faktor-faktor dari segi digitization. Jadi sektor yang banyak yang terlibat dan pekerjaan yang banyak yang affected ini adalah sektor yang tradisional macam pemandu taksi, counter service kalau you pergi ke bank semua ni, jadi mana counter-counter ni semuanya akan di-automatekan. Jadi semuanya akan dibuatkan dalam masa online. Dari segi inilah di mana pekerjaan-pekerjaan tradisional akan lebih affected.
Tetapi sebaliknya dia akan juga mengeluarkan pekerjaan yang baru, seperti macam kita tengok macam dari segi Grab kan, dari segi Airbnb dan sebagainya. Di sebalik kekurangan dari segi pekerjaan tradisional, tapi sebaliknya dia juga memberi peluang kepada golongan-golongan baru yang lebih expose kepada digital. Rasa Syafiqah, saya nak tanya, pengacara TV ni tergugat ke tak? Risau gitu. Kan diganti dengan robot ke? Betul juga ada teknologi AI ke nanti, risau. Saya rasa tidak, sebab sebabnya because orang masih lagi memerlukan hiburan, mendapatkan maklumat-maklumat yang tertentu, terutamanya dari segi Selamat Pagi Malaysia kan. Lega. Tetapi kalau dalam bidang macam dari segi radionya, mungkin benda itu akan terlibat sebabnya sekarang ni dah banyak ialah aplikasi yang boleh kita dengar seperti Spotify dan sebagainya, di mana tak perlu ada DJ. Dari segi itu memang orang lebih prefer, terutamanya generasi yang barulah, termasuk anak-anak saya sekarang ni. Macam kalau kita masuk dalam kereta, dulu kita buka radio sama-sama mendengar, tapi sekarang ni bila dia masuk dalam kereta, masing-masing dengan dia punya headphone ataupun earphone, dan dia buka Spotify. Terutamanya sekarang ni Spotify pun ada yang family package kan. Jadi bila kita dah subscribe pada family package tu, masing-masing buat hal masing-masing. Dari segi itu, di sinilah yang saya nampak mungkin dari segi pekerjaan yang terpaksa saya sebutkan, mungkin dari segi DJ ni mungkin akan affected. Itu dari segi pengacaraan ataupun DJ. Kita lihat daripada masa PKP tu, satu sektor yang sebenarnya menjadi tumpuan ialah dalam perkhidmatan ataupun kemahiran. Semua orang nak cari tukang gunting rambut masa tu. Apa Terence, saya tak ada masalah yang itu. Oleh lelaki-lelaki yang lain. Jadi di situ sebenarnya membuka mata anak-anak muda betapa pentingnya sebenarnya TVET itu. Kerana sebelum ni TVET tidak diambil berat. Pandangan tuan sekarang ni? Ya, macam sekarang ni ikutkan dari segi peluang-peluang pekerjaan ni, bukan sekadar kepada benda-benda yang nyata. Yang sebelum ni memang fokus kepada education. Macam TVET ni pula memang benda yang lebih informal ataupun yang termasuk sekali dengan yang pekerja-pekerja buruh yang biasa, bukannya profesional. Jadi TVET ni adalah satu program yang bagus bagi pendapat saya. Macam Syafiqah sebut tadi, memang betul lah, sebelum ni mungkin orang tak berapa emphasize kepada TVET-nya program ni. Kalau ada cert daripada TVET pun mungkin orang tak berapa recognize. Ya, orang tak pandang. Orang tak pandang. Gunting rambut, gunting rambut. Tapi sebenarnya benda tu memang perlu dalam masyarakat kita. Betul. Bila jadinya pandemik ni, barulah kita sedar yang benda tu sebenarnya amat perlu. Saya pun dulu terpaksa potong sendiri. Cuma belakang tak boleh nak buat lah. Kita boleh lihat kesannya kalau yang ada sijil hasilnya macam ni. Yang tak ada sijil mekanik, semua orang cari. Semuanya berteraskan skill. Dan ini mungkin suatu yang dibincangkan selama ini. Matching the right talents dengan bidang pekerjaan yang sesuai. Selalunya kita dengar bahawa industri selalu meminta akademia menghasilkan bakat-bakat yang sesuai, tetapi rasanya ada keciciran, ada salah faham, bakat yang dikeluarkan tidak dapat memenuhi keperluan pasaran. Bagaimana keadaan ini boleh kita perbaiki? Okey. Nak ikutkan cara tradisional, cara bagaimana kita nak rekrut pekerja-pekerja ini, ini adalah merupakan cara yang lama. Jadi dia lebih kepada one-to-one ataupun face-to-face punya interview session. Tapi dengan banyaknya platform yang available dalam pasaran sekarang ni, jadi platform-platform ni memang lebih menjurus kepada individu punya talent. Jadi dari segi talent sebut tadi, mungkin dari segi bagaimana kita nak matchkan dari segi talent ni antara keperluan dan juga supply. Dari segi itulah matching algorithm ni adalah penting untuk matchkan exactly job requirements untuk position yang vacant. Seperti itu. Baik, bagi kita nak mengakhiri sesi kita pada hari ini, kita nak tanya kepada tuan, pandangan tuan mengenai masa depan dalam bidang pekerjaan ini bagaimana?
Jadi macam masa depan ni sebenarnya banyak berkisar ataupun didorong oleh dua kuasa ataupun forces. Satu dari segi digitalization, satu lagi adalah dari segi gig economy. Digitalization ni of course selalunya orang sebut dia the top 3 ni adalah artificial intelligence, robotics, automation. Ini adalah yang top 3 yang amat ketara sekali. Kalau ikutkan study daripada McKinsey for example kan, recently dia ada buat study, dia mengatakan sebelum ni program untuk digitalisation ni mengambil masa 5 tahun untuk buat, tapi because of this pandemic ni ianya berlaku dalam masa 8 minggu saja. Jadi dari segi itu orang lebih terbuka untuk adopt teknologi itu di dalam sebahagian daripada dia punya perniagaan. Baik. Dan makin ramai yang bekerja di rumah. Ya, betul. Sebenarnya di sebalik setiap kesusahan ataupun masalah pastinya ada sinar harapan. Sekarang ni macam Terence kata ramai yang bekerja di rumah dan juga gig ekonomi juga sekarang. Waktu kerja yang lebih fleksibel terutama kepada anak-anak muda seperti kita. Ya, seperti kita. Saja sebut seperti kita. Terima kasih kita ucapkan kepada kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia, dan kita harapkan semoga industri pekerjaan akan dapat dipulihkan seperti sedia kala dan kita akan rancakkan semula ekonomi negara bergerak ke hadapan. Baik, sekarang ni kita nak pergi ke Terengganu. Kita nak bersama dengan rakan kita Azrul Faizal Jusoh. Di sana kita nak melihat lukisan mural COVID-19. Silakan Terengganu.